Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sabah Memilih bersama saya Najib Arif, dan menjelang kepada hari-hari terakhir sempena pilihan raya negeri Sabah ini, sudah pasti suhu politik dan juga aspirasi akar umbi itu terus kita dengari dan kita angkat, dan kita juga melihat bagaimana kempen yang bergerak pada ketika ini memasuki kepada isu-isu berkaitan dengan rakyat, pembangunan dan juga isu-isu keselamatan sebagai contoh. Dan sudah pasti setiap kawasan yang kami jelajahi bersama dengan rakan-rakan setugas yang berada di sana itu membawakan cerita-cerita terkini dan juga sentimen-sentimen terkini di peringkat akar umbi yang disuarakan oleh penduduk negeri Sabah yang bakal membuang undi mereka tidak lama lagi. Dan sudah pasti tumpuan kita juga melihat kepada bahagian utara Sabah seperti di Kudat, kita juga melihat di Kota Marudu dan juga sudah pasti di Kota Belud. Rakan setugas iaitu Editor Kanan Astro Awani Nazri Kahar sudah pun membuat postingan di kawasan tersebut dan juga bertemu dengan akar umbi dan juga pakar-pakar di sana. Kali ini saya difahamkan Nazri Kahar akan bersama dengan Dr. Zani Othman yang merupakan penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah pada ketika ini. Nazri, apa yang boleh dikongsikan pada ketika ini? Kita berbualkan tadi sebelum kita bersiaran ini. Nazri mengatakan bahawa melihat kepada utara Sabah ini, di Kudat, di Kota Marudu, di Kota Belud, apa sentimennya kalau boleh dibezakan dengan mungkin di sebang pantai timur Sabah dan sebagainya? Ya, Najib, kini saya berada di restoran Sri Marudu di Persimpangan 3 Kota Marudu, Langkon. Ini penting untuk kita fahami local dynamics dan juga kepentingan tempatan, bagaimana masyarakat sini akan membuang undi pada 26 September akan datang, bagaimana pilihan mereka dari sudut ikon politik, dari aspek isu-isu yang mendasari kawasan Kudat, Kota Marudu dan juga di Kota Belud ini. Kalau kita sedia maklum, mengikut statistik ekonomi, kawasan ini antara daerah-daerah termiskin, bukan hanya di Sabah tetapi di seluruh Malaysia, seperti di Kota Marudu, di kawasan Pitas dan juga beberapa kawasan di bawah Parlimen Kudat dan juga Kota Belud. Mengapa? Jadi itulah yang saya ingin fahami. Sebab itu sejak semalam saya sudah menjelajah kawasan Kota Marudu dan hari ini di kawasan Kudat, sempat melihat kempen-kempen yang sedang berjalan di sekitar Kudat dan juga Kota Marudu, dan semalam juga di Kota Belud. Jadi untuk memahami semuanya ini, saya ingin mendapat penjelasan terkini, kerana mereka ini sedang bergerak di seluruh negeri Sabah. Pastinya ada analisis yang boleh kita angkat menjelang hari mengundi pada hujung minggu ini. Dr. Zaini Osman di sebelah kanan saya, penganalisis politik dari Geopas Universiti Malaysia Sabah. Dr. Zaini, apa yang kita boleh faham pertarungan di utara Sabah ini, di puncak Borneo ini? Apa yang kita perlu fahami sebaik mungkin bagi orang yang mungkin tidak sampai ke kawasan ini, yang tidak memahami dari sudut demografi dan juga psikografi masyarakat dusun, masyarakat bajau dan masyarakat pribumi di kawasan utara Sabah, dan juga memahami ikon-ikon politik yang sentiasa mewarnai, apatah lagi kali ini antara yang paling meriah bertanding dalam Pilihan Negeri Sabah ke-16. Baik, terima kasih Tuan Haji. Semakin kita menghampiri kepada tarikh pembuangan undi pada 26 September ini, nampaknya kita memperoleh satu pandangan yang umum tentang competitiveness mengenai pilihan raya negeri Sabah yang ke-16 pada kali ini. Baik, Tuan Haji menyebut tentang bagaimanakah kita nak memahami tentang permasalahan ataupun tingkah laku politik bagi komuniti di utara pantai barat Sabah ini. Pertama sekali, dengan jelas secara umum kalau kita lihat sama ada di Parlimen Kota Marudu ataupun di Parlimen Kota Belud dan juga di Parlimen Kudat, masyarakat di sini adalah masyarakat agraria ataupun masyarakat tani yang terbahagi pada dua lah, iaitu masyarakat pinggiran nelayan dan juga masyarakat petani perkebunan yang mempunyai yang bergantung kepada hasil-hasil pertanian. Baik, apakah isunya? Kalau kita lihat isu yang paling sangat dominan dalam konteks ini adalah isu fundamental yang terkait dengan survival mandiri mereka.
iaitu isu berkenaan dengan misalnya dia economic basket mereka tentang perekonomian harian, bagaimana mereka nak survive dalam era Covid ini umpamanya. Persoalan yang paling sangat mendasar adalah persoalan hak pemilikan tanah umpamanya. Jadi persoalan-persoalan ini juga dikaitkan juga bahawa selama ini mereka ni umpamanya di Don Matunggung, di Don Tanjung Kapur, di Don Bandar umpamanya, mereka berkendakkan pemimpin yang mewakili mereka pada kali ini adalah pemimpin yang asal daripada mereka ataupun local leaders yang mewakili kepentingan mereka. Kerana kalau daripada tinjauan kami, tinjauan kelompok pendidik Geopes, isu ini sangat terkait dengan persoalan bahawa selama ini mereka diwakili oleh walaupun orang Sabah tetapi datang daripada daerah-daerah yang lain. Jadi kalau kita lihat di pantai barat utara Sabah ini, itulah isu yang sangat begitu bermain dalam kempen-kempen politik yang dapat kita lihat sepanjang tempoh kempen yang hinggalah hari ini. Kalau kita ambil contoh, semalam kita berkesempatan bertemu melihat kempen mereka, Dr. Paul Parudong, mantan pensyarah di UMS dan juga rakan kepada Dr. Zaini Osman, bertanding atas tiket bebas, tetapi berada di kawasan yang pedalaman, masih terkait dengan isu-isu yang Doktor katakan tadi, isu pemilikan tanah, ada isu besar, isu masyarakat tani yang begitu miskin dan terkesan dan COVID-19 ini. Mengapa figura sebegini perlu kita pandang? Walaupun dalam pertandingan kali ini beliau bertanding atas tiket bebas, sebelum ini menjadi ahli star, bertanding dalam PRU ke-14 dari calon anak, tetapi kali ini beliau membuat langkah besar untuk menawarkan diri individu Dr. Paul Parudong, pakar antropologi dan persekitaran yang hebat, lahir dari kelompok rumus ini. Baik, sebagai contoh. Kalau kita ambil contoh calon bebas Dr. Paul Parudong tadi, ia jelas bahawa dianya adalah terkait dengan persoalan mandiri lokal. Jadi Dr. Paul sebagai anak watan Matunggung yang memahami tentang permasalahan lokal, permasalahan setempat. Kerana selama ini walaupun ada nama-nama yang besar yang mewakili Matunggung, yang mewakili Parlimen Kota Marudu, tapi mereka tidak mampu untuk memahami masalah lokal itu. Apakah masalah yang sangat dekat dengan misalnya pengundi-pengundi di Matunggung. Jadi selama ini mereka dikaitkan dengan bahawa di Matunggung ini kalau diletak siapa-siapa pun tidak ada masalah, as long as datang daripada parti-parti yang tertentu, so people from Matunggung akan mengundi mereka umpamanya. Jadi persoalan ini akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah agraria masyarakat di Matunggung itu. Dan dengan kehadiran Dr. Paul umpamanya sebagai calon anak watan Matunggung, sekurang-kurangnya dia mempunyai kefahaman ataupun pengetahuan lokal yang sangat dalam tentang kemandirian masyarakat ataupun keberadaan masyarakat di rumus umpamanya dalam konteks itulah di Matunggung itu sendiri. Jadi ini dilihat oleh komuniti di Matunggung umpamanya sebagai sesuatu yang mungkin sudah tiba masanya untuk anak watan Matunggung sendiri mewakili kepentingan mereka, lebih memahami mereka dan lebih berada dekat dengan mereka. Itu ya, Najib. Saya melihat ini satu istimewa kempen pada kali ini. Dr. Paul dengan jentera sukarela, mereka tidak ada duit, tetapi mereka mengangkat anak tempatan rumus ini untuk dijadikan sebagai calon, walaupun pertarungan sengit kali ini 8 penjuru di Matunggung di bawah Parlimen Kota Marudu. Di Kota Belud kita lihat satu lagi figura yang menarik. Kelahiran semula USNO dipimpin nama-nama seperti Pandikar Amin Mulia. Apa maksud yang boleh kita baca di pintasan dan juga tumpuan untuk Parlimen Kota Belud? Baik, apa yang boleh kita lihat di situ ialah saya rasa saya pernah sebut pada Tuan Haji sebelum inilah, PRN Sabah ni adalah sesuatu event yang unexpected, yang tidak dijangkakan, yang mengejutkan. Dan isu yang membawa kepada berlakunya pilihan raya ini pun adalah isu yang tidak mempunyai kaitan yang rapat dengan persoalan-persoalan idealisme dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu kita lihat ramai calon-calon, umpamanya jumlah calon yang bertanding pada kali ini seolah-olah hampir menyamai dengan jumlah DUN yang ada di Malaysia, 447. Ya. Jadi ini dilihat PRN pada kali ini dilihat sebagai satu event di mana everybody have a same level playing field, di mana mereka mempunyai peluang yang sama. Justru itu saya lihat bahawa USNO umpamanya saya difahamkan sedang dalam proses revival.
Dan saya dipahamkan juga mereka sebenarnya bercadang untuk menyediakan diri mereka dalam PRU15, tetapi dalam konteks ini tiba-tiba muncul PRN ke-16 Sabah. So kita lihat mungkin ini sesuatu peluang atau peluang di mana untuk mereka menguji lapangan sejauh mana USNO sebagai tagline The New Deal itu boleh mampu untuk kembali dalam konteks pentas politik Sabah itu. Apa lagi yang menarik untuk pertandingan di Kota Belud? Datuk Seri Saleh keluar, figura yang sentiasa mencetuskan kontroversi, sekali lagi dipilih, tetapi atas tiket UMNO yang beliau keluar selepas PRU ke-14. Okey, selain daripada isu misalnya parti lokal versus parti Semenanjung, saya lihat pada kali ini dalam konteks Kota Belud adalah kemunculan tokoh-tokoh ataupun kelompok-kelompok muda yang sebelum ini tidak pernah muncul dalam pentas politik Sabah, dan ini saya rasa merupakan suatu yang harus kita berikan satu tumpuan yang signifikan juga dalam konteks memahami bagaimana mungkin pada masa-masa mendatang ini akan muncul figura-figura baru dalam konteks Kota Belud itu. Jadi ini suatu yang saya rasa antara elemen selain pada hal yang kita sebutkan tadi, suatu elemen yang perlu kita berikan perhatian juga. Bagi Parlimen Kudat ada 4. Bengkoka, di Pitas dan juga di Kota Tanjung Kapur. Apa yang menarik untuk kita perhati dengan dekat bagi orang yang tidak berkesempatan melihat Parlimen Kudat? Baik, untuk Parlimen Kudat, again saya melihat isunya adalah terkait dengan persoalan the locality, a deep locality elements di Kudat itu. Paling hujung tentang persoalan kononnya Kudat akan dijadikan sebagai hub pelabuhan, tentang peluang-peluang pekerjaan supaya anak-anak muda Kudat tidak keluar daripada Kudat. Jadi ini perkara-perkara yang cuba diangkat kembali oleh mereka yang bertanding dalam kursi ataupun don-don yang ada di Parlimen Kudat. Sama ada di Bangi umpamanya. Bangi sebuah pulau, satu don yang khusus. Yang dulu sebelum ini Pitas termasuk di bawah dia. Menteri pun turun. Ya, turun dan juga memberikan perhatian yang khusus. Jadi again persoalannya adalah persoalan kemandirian masyarakat di situ. Survival masyarakat. Terima kasih Dr. Zaini Osman, penganalisis politik Geopas Universiti Malaysia Sabah. Rakan-rakan Geopas bersama saya sepanjang penjelajahan kami di Pantai Barat Utara Sabah ini, dan terus mengikuti laporan saya melalui Sabah Memilih di Awani Pagi, di Buletin Awani dan juga agenda Awani Sabah Memilih. Najib. Baik, terima kasih Haji Nazri atas laporan tersebut. Sudah pasti suhu itu bukan sahaja dirasai di Sabah. Kalau di Semenanjung ini sudah kita ketahui apa yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mungkin sedikit sebanyak juga akan dilihat mempengaruhi juga pergerakan pilihan raya negeri, yang saya percaya Nazri dan juga rakan-rakan tugas yang lain akan cuba melihat bagaimana sentimen ini mungkin akan mempengaruhi corak pengundian di sana juga. Terima kasih Nazri Kaham. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi rakan tugas yang turut berada di sana, yang juga editor Astro Awani, iaitu Hasim Hassan, yang kami hantar di sana untuk kita lihat bagaimana sentimen yang didengari pada hari ini, cerita akar umbi dan juga mungkin calon-calon pilihan raya negeri Sabah yang beliau temui pada hari ini. Selepas ini. Bertemu kembali. Baik, dari Kota Marudu sebentar tadi saya nak membawa laporan dan juga tumpuan kita ke Papar. Seorang lagi rakan setugas kita, iaitu editor kita Hasim Hassan, berada di sana, sudah pun bertemu dengan calon-calon pilihan raya negeri yang berada di kawasan tersebut untuk mendengar apakah aspirasi mereka dan juga apa yang mereka ingin lakukan. Terus saja bersama dengan Hasim pada ketika ini. Assalamualaikum Hasim. Bagaimana keadaannya? Kalau di sana tu kelihatan hujan ketika ini, sama juga seperti tempat Haji Nazri Kahar sebentar tadi cuacanya, tapi tidak menghalang kita mendengar suara-suara calon PRN Sabah pada kali ini. Apa yang boleh dikongsikan pada jam ini, Hasim? Baiklah, terima kasih Najib. Sejak pagi tadi berhenti sekejap hujan itu tengah hari dan disambung pada sebelah petang hujan kembali lagi. Dan apa yang boleh saya bawakan sejak pagi tadi, saya jika Haji Nazri tadi berada di utara Sabah, saya pula di pantai barat Sabah, iaitu saya pergi melihat kempen-kempen di Beaufort, Bongawan, Membakut, dan saya turun ke Papar ini dan saya sempat bertemu dengan calon Parti Liberal Demokratik LDP di Don Bengawan,
Muhammad Azri Abdul Ghani yang kita lihat seorang anak muda berusia 29 tahun diangkat oleh LDP untuk atau dipertaruhkan oleh LDP untuk Dun Bengawan itu akan berentab bersama calon warisan Dr. Daud dan juga bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman. Dan apa yang boleh saya bawakan jika saya melihat umur Azri itu 29 tahun, saya menanyakan kerana pada pilihan raya kali ini di Dun Bengawan itu hampir 7,000 pengundi berdaftar adalah dalam kalangan pengundi berusia 21 hingga 39 tahun, yang mana ini memberi salah satu angka yang cukup besar jika untuk menyumbang undi kepada mana-mana calon di Dun tersebut. Dan mungkin apa yang boleh Muhammad Azri bawakan kepada golongan belia ini adalah pembangunan dan manfaat daripada sektor minyak dan gas di kawasan Bengawan itu dan peluang pekerjaan buat anak-anak muda ini. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit sedutan temu bual saya bersama Muhammad Azri. Lagi satu aspirasi belia yang mereka nyatakan kepada saya, mereka perlukan rumah sendiri. InsyaAllah jika kita diberi peluang, kita mentadbir Kerajaan Negeri Sabah, kita akan menyediakan satu perkampungan belia. Perkampungan belia berumur 45 tahun ke bawah dan gaji 3,500. Semua faham Bandaraya Kota Kinabalu sehingga ke Papar, harga rumah terlalu mahal. Di Kota Kinabalu, harga sebuah unit apartemen hampir mencecah 600,000. Walau kita belia tidak mampu membelinya. Saya sendiri sebagai belia juga tidak mampu membeli rumah dengan harga sedemikian. Baiklah Najib, itu mungkin perancangan yang dibawakan oleh anak jati Bengawan itu sendiri, yang mana beliau tidak mahu mengangkat nasib belia-belia di Bengawan itu supaya mereka tidak lagi perlu keluar daripada daerah mereka, daripada kawasan mereka untuk mencari kerja. Waima di Kota Kinabalu ataupun di Kuala Lumpur itu sendiri, di Johor atau juga di Pulau Pinang. Dan selain daripada calon di Dun Bengawan Najib, saya juga sempat mengikuti kempen calon Perikatan Nasional di Dun Kelias, iaitu Datuk Isnin alias Ni, yang mana sepanjang kempen yang masuk hampir kurang daripada 72 jam lagi sebelum hari pengundian itu, beliau menyatakan kempen dipertingkatkan, dah masuk ke gear 5 untuk terus menyantuni dan mendekati pengundi agar beliau mendapat mandat untuk kali kedua bagi Dun tersebut. Kerana beliau menyifatkan jika sebelum ini pada PRU ke-14 tahun 2018 hari itu, beliau hanya sempat berkhidmat selama 2 tahun lebih untuk membawa perubahan dan pembangunan di kawasan Kelias itu sendiri. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa mungkin perancangan Datuk Isnin ini kepada pengundi Dun Kelias. Saya ingat rakyat Kelias dia tahu, dah masih ingat manifesto ataupun mereka tahu, mereka yang akan masih ingat perancangan saya. Saya ke arah target adalah ke arah pembangunan Kelias. Dan saya rasa 2 tahun tidak cukup, sekurang-kurang 5 tahun. Karena banyak lagi benda yang perlu saya sampaikan pada kerajaan untuk saya bawa di Kelias ini, terutama isu air, isu jalan, isu landasan kereta api, di mana semua ini adalah pengguna Kelias yang banyak sekali menggunakannya. Ya Najib, mungkin banyak lagi mungkin calon-calon lain yang tidak sempat saya temui memandangkan kekangan masa dan juga jarak berkempen itu kan. Selain kita perlu mematuhi SOP keselamatan dan mengambil kira tahap keadaan sewaktu berkempen itu juga Najib. Itu yang ingin saya fahami kerana laporan terbaru yang kita dengarkan Asim, iaitu Ketua Penerangan UMNO Saudara Syaridah Hamdan disahkan dijangkiti COVID-19 dan sudah berpulang ke Kuala Lumpur untuk menerima rawatan ketika ini. Bagaimana kalau boleh digambarkan pergerakan kempen di sana dari segi aspek keselamatan oleh calon-calon yang bertanding, jentera-jentera bertanding, Asim?
Baiklah Najib, jika saya melihat, saya pergi ke kempen itu, pematuhan SOP itu kekal ada. Memakai pelitup muka, penjarakan sosial itu juga, dan sentiasa saya lihat setiap jentera maupun calon menyediakan sanitasi kuman, iaitu untuk kita gunakan setiap masa. Dan apa yang boleh kita bawakan, dan seperti kita tahu juga COVID-19 ini, kita tidak tahu siapa yang ada dan siapa yang tiada, dan apa yang penting adalah pematuhan SOP itu adalah penting, dan ingin juga saya bawakan, dan selepas ini akan ada di astroawani.com, yang mana kita difahamkan 2 calon UMNO dan seorang calon warisan sedang menjalani kuarantin 14 hari kerana dipercayai mempunyai kontak rapat dengan individu yang positif COVID-19. Dan saya akan cuba dapatkan calon daripada Dun Lumadan itu, Datuk Kamarlin Ombi, dan juga Sani Maisin daripada Dun Sindumin itu sendiri, dan juga daripada warisan Datuk Yusof Yaakob Najib. Sebab mereka difahamkan sedang menjalani kuarantin 14 hari kerana mempunyai kontak rapat dengan salah seorang yang ada positif COVID-19. Perancangan untuk ASIM sendiri, apa yang mungkin akan dilakukan selepas ini dari segi liputan yang akan dibawakan, ke mana lagi pergerakan ASIM dan juga mungkin rakan-rakan yang lain? Okey, macam saya sendiri, kita sebenarnya mahu memberikan yang terbaik untuk semua penonton Astro Awani. Bagaimanapun kita turut perlu mengambil kira faktor kesihatan dan juga penularan COVID-19 itu. Dan apa yang sentiasa kita titik beratkan adalah perhimpunan atau kempen yang dihadiri ramai orang hingga boleh mendedahkan kita kepada virus tersebut. Dan saya sendiri akan berada di sekitar Kota Kinabalu walaupun berada pada zon merah, tetapi memilih kepada kempen-kempen sesuatu calon itu, melihat kepada keluasan kawasan kempen tersebut. Dan juga rakan saya Syahrizal berada di sebelah Keningau, Tenom dan Nabawan, manakala Haji Nazri juga berada di sebelah utara dan akan turun ke Kota Marudu, ke Kota Blut dan juga Tuaran. Bagaimanapun ada juga rakan-rakan lain yang berada di pantai timur Sabah seperti Rizal Abdullah, Petrus Bernard dan juga Ainul di Lahad Datu. Dan mungkin apa yang sentiasa kita harapkan adalah pematuhan SOP keselamatan itu ketika melakukan tugasan dan membuat laporan untuk semua penonton Astro Awani. Okey, rakan tugas kita yang berada bersama dengan saya di WTC ini, Ehsan Yahya, dah kata, dah pesan kepada saya esok ASIM perlu bersedia juga waktu yang sama untuk membawakan laporan untuk Sabah memilih kerana sudah hampir kepada pilihan raya negeri. Terima kasih, saya lepaskan, tapi tolong jaga kesihatan dan juga buat rakan-rakan tugas yang lain kerana penting pada ketika ini kita melihat penularannya semakin meningkat di kawasan Sabah itu, dan juga sudah pasti ASIM sendiri belum dapat berehat secukupnya, bercuti dan sebagainya, dan demi membawakan perkembangan terkini. Terima kasih Hasim. Semua ini kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com. Sekian saja Sabah Memilih. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.